Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah dalam ayat yang ke-45 dan 46 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kemukakanlah kepada mereka bandingan kehidupan dunia samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampurlah dengan tanaman di bumi antara satu dengan yang lain, dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Tiba-tiba menjadilah ia kering, lalu hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup dunia, dan amal-amal salih yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala, dan lebih baik sebagai asas yang memberi kepada kamu harapan. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ke-45 merupakan satu penutup yang cukup hebat kepada episod gambaran bandingan seorang yang beriman dengan seorang yang ingkar. Seorang yang menasihati kawannya supaya harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab dia mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia telah tolak perkara itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membinasakannya. Kita dapat lihat dalam episod ini, kata Al-Imam Ibn Ashur, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan di situ, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-42, wa uhita bi thamarihi. Wa uhita bi thamarihi, kata Ibn Ashur, tidak menggunakan fa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waw. Waw ni bawa makna ataf ataupun waw istinafiyah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan di sini perkara tersebut berlaku bukan dengan sebab kata-kata si yang beriman itu, si mukmin itu, tetapi berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau digunakan fa, tentulah merupakan satu bukti kemujaraban kata-katanya. Jadi Allah SWT menggunakan huruf waw ni dari sudut lataif lughawiyah yang cantik, yang indah, yang disedari hanya oleh mereka yang ahli dalam bahasa Arab yang mentafsir Al-Quran. Artinya, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita dapat lihat keindahan maksud yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya akan berlaku kalau kita memahami bahasa Arab, memahami penggunaan perkataan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ke-45 merupakan satu gambaran bandingan. Kehidupan ni macam pokok. Ni benda yang dipanggil sebagai ma'qul dan juga mahsus, kata Ibn Ashur. Benda yang tampak, yang lihat, yang sentiasa kita perhatikan dalam hidup. Pokok yang kering, pokok yang masih hijau, yang masih subur, dalam sekelip mata dia boleh bertukar. Jadi demikian juga kemewahan yang Allah kurniakan akan ditarik dalam masa yang singkat. Dengan sebab itu kita sebagai hamba mestilah memiliki satu kaitan hubungan dengan Allah SWT, persediaan menghadapi peristiwa seperti itu dengan tabah dan redha. Dan perkara ini telah kita pelajari sama-sama dalam bab tazkiyatun nufus dalam muhasabah sebelum ini. Dalam ayat ke-46 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak merupakan perhiasan hidup dunia. Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menjelaskan kenapa Allah mendahulukan perkataan al-mal berbanding dengan al-banun. Kerana lazimnya manusia cukup cinta kepada harta.
cukup cinta kepada harta, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan harta. Kadang-kadang sampai bekerja sampai ke waktu malam sekalipun tidak dipedulikan anak-anak, pendidikannya ke mana, kerana sibuk mencari harta. Ini memang sifat manusia. Tapi kedua-dua komponen ini penting dalam hidup. Kata Al-Imam Al-Fakhr-Razi, ayat ini masih lagi merupakan cambahan. Ayat ini masih lagi merupakan satu tazyil, satu penjelasan lanjut kepada ayat ke-45. Maknanya ada kaitan. Cerita tentang dunia yang dibandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum tamat lagi. Intinya sebahagian juz'un min cerita tentang dunia masih lagi disebut oleh Allah dalam ayat ke-46. Artinya harta dan anak-anak adalah masih lagi dalam perhitungan benda yang bersifat fana, benda-benda yang akan tiba waktu untuk dia musnah. Dengan sebab itu orang-orang beriman melihat perkara ini semua hanyalah sebagai anugerah Allah yang tidak melalaikannya. Untuk memahami perkara ini lebih lanjut, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan anak pinak kamu dari mengingati Allah. Sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka inilah orang yang rugi. Artinya, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dunia ini mempunyai banyak hiasan, tanam-tanaman, perindustrian, keuangan, apa-apa yang diusahakan dalam bidang perniagaan, demikian juga harta yang terkumpul. Dan kemudian anak-anak juga merupakan nikmat dunia, hiasan hidup dunia, dan dunia ini dengan segala dalamnya akan hancur. Berkata Ibn Ashur, dunia ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengandungi dua perkara penting. Ada dua perkara yang dimaksudkan sebagai dunia. Yang pertama, dunia, struktur dunia itu sendiri, alam ini dengan tanam-tanamannya, dengan pokok, dengan bumi itu sendiri, maksudnya zat kepada alam itu sendiri. Yang kedua yang dimaksudkan dengan dunia ialah sair al-makhluqat, semua makhluk yang hidup di atasnya, dan di antara makhluk inilah manusia kita sendiri. Jadi kedua-duanya akan musnah, sama ada dunia itu sendiri ataupun yang bergerak, yang hidup di atasnya makhluk termasuk manusia. Jadi bila semuanya akan musnah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al-baqiyat as-salihat ini yang penting di sisi Tuhan kamu, dari sudut pahalanya dan sebagai asas yang beri harapan kamu untuk berjumpa dengannya kelak. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menyentuh tentang masalah anak-anak. Sebenarnya kita wajar mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya ayat ke-28 dari surah Al-Anfal 28 dan 29. Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu merupakan fitnah, dan Allah ini di sisinya ada ganjaran yang besar. Baik, pada ayat ke-28. Kemudian kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat ke-15 dan 16. Allah berfirman menjelaskan lagi tentang perkara yang namanya anak dan juga harta ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Lebih kurang sama dengan ayat yang ke-28 surah Al-Anfal. Kalau dalam ayat surah Al-Anfal Allah mendahulukan dengan wa'lamu. Dalam ayat surah At-Taghabun Allah madai menyebut innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Kalau kita lihat kedua-dua perkara ni, kedua-dua ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahawa harta dan anak-anak ni merupakan fitnah. Fitnah ni orang Melayu faham dari sudut mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang. Yang sebenarnya orang Arab gunakan fitnah yang orang Melayu maksudkan dengan buhtan. Kalau fitnah dari sudut bahasa Arab, kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir. Kata beliau ialah satu perkara yang menjerumuskan, menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam dosa dan juga maksiat. Dan dalam masa yang sama, fitnah juga boleh menyebabkan seseorang mendapat pahala. Ini dia fitnah. Fitnah membawa dua implikasi, implikasi negatif dan implikasi positifnya. Implikasi negatif menyebabkan seorang dapat dosa, maksiat,
Implikasi positifnya menyebabkan seorang mendapat pahala. Mengapa demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kedua-dua ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak-anak kamu merupakan fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tetapi yang ada di sisi Allah itu mempunyai pahala yang besar, ganjaran yang besar. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menghuraikan dengan huraian yang begitu hebat sekali, menarik. Beliau mengatakan bahawa harta dan juga anak-anak ini kalau gagal digunakan akan menyebabkan seorang diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ini maksud fitnah. Tetapi kalau seseorang mengerti peranannya sebagai seorang bapa misali, ibu misalia, mendidik dengan sebenar-benarnya, dan juga menggunakan harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi penyebab dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, fitnah kita harus fahami dari sudut bahasa Arab yang tepat. Dia bukan membawa maksud yang orang Melayu bayangkan. Fitnah ni kita menuduh seorang melakukan perbuatan zina contohnya, menuduh seorang mencuri. Bukan itu saja. Fitnah dia dalam maksud yang global, yang luas, yang umum. Dia merujuk kepada satu perkara yang mendatangkan kesan baik ataupun kesan buruk kepada seorang, terpulang kepada individu tersebut. Bagaimana nak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ke-46 ini dikaitkan dengan ayat yang ke-28 surah yang telah kita lihat sebelum ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahawa dan surah Al-Anfal ayat ke-28 dan surah At-Taghabun ayat ke-15 menampakkan, menjelaskan isu bahawa harta dan anak-anak ni merupakan perhiasan hidup dunia. Kalau kamu mengerti perkara ni, kamu memahaminya, dapat gunakan dengan sebaik-baik harta itu dan dapat mendidik anak-anak, mereka akan menjadi aset yang penting buat kamu, yang digambarkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Bila mati seseorang anak Adam, putuslah amalannya melainkan dari 3 sumber. Apa dia yang pertama? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, walidin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuknya, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Jadi bila seseorang itu berjaya menjalani kehidupan dunia ini dengan harta yang Allah kurniakan sebaik-baiknya, dijariahkan, diberikan kepada orang yang memerlukan, harta itu letakkan di tapak tangan, tidak letak dalam hati, maka inilah gambaran seorang yang dapat melalui satu ujian dengan baik dan mendatangkan kesan yang besar, impak dari sudut pahala yang diperoleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita nak mengatakan ayat seperti surah At-Taghabun dan juga yang telah kita lihat tadi dalam surah Al-Kahfi ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala menampakkan harta dan anak-anak fitnah, satu ujian. Tentulah tidak fair untuk kita lihat gambaran yang dikemukakan yang lain. Kisah bagaimana Nabi Zakaria yang tidak dikurniakan anak akhirnya memohon kepada Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau anak-anak ini semata-mata merupakan fitnah kepada seorang, mengapa para Nabi, contohnya Nabi Zakaria, mohon kepada Allah dikurniakan anak? Jadi kata Imam Al-Qurtubi, sebenarnya perkara ini adalah berkait rapat dengan institusi keluarga itu sendiri, ayah, ibu, bagaimana pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sehingga menyebabkan mereka ini menjadi aset yang penting selepas ibu dan ayah ini meninggal dunia kelak. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian kita lihat bahagian yang kedua, frasa yang kedua dalam ayat ke-46, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal-amal salih yang kekal faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih utama sebagai ganjaran yang kamu buru, yang kamu cari, dan menjadi asas harapan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya al-baqiyat as-salihat ini, kata Ibn Ashur, ada sesuatu kalimah yang dihazafkan di situ. Kerana dihazafkan atau digugurkan, maknanya di sini ada satu perkataan, iaitulah wal a'mal as-salihah al-baqiyah. Al-amal, amalan-amalan yang baik, yang berkekalan, itu yang lebih utama di sisi Tuhan kamu. Jadi ada sesuatu yang dihazafkan di sini, tak perlu disebut kerana perkara ini sudah dimaklumi. Bila sebut al-baqiyatus salihat, memang secara
Bila kita memahami bahasa Arab ataupun kita melihat kepada kitab terjemahan, kita akan mengerti terus. Ini dimaksudkan oleh Allah di sini sudah tentulah amal bakti, amal ketaatan, kerja-kerja kebaikan yang dilakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menggugurkan perkataan al-amal di sini. Kalau dari sudut bahasa Arab ada takdirnya kalau kita mempelajari bahasa Arab. Jadi melihat kepada perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud al-baqiyatus salihat ini? Al-baqiyat as-salihat, amalan-amalan yang salih, apa maksudnya? Ada berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Contohnya, kalau kita lihat tafsir Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir menyorot pandangan daripada Ibn Abbas. Contohnya, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, al-amal as-salihah, al-baqiyah, yang dimaksudkan itu, yang pertama sekali merupakan tasbih, subhanallah. Yang kedua, tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga, tahlil, iaitu la ilaha illallah. Dan juga takbir, Allahu Akbar. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan perkara ini dalam Ihya Ulumuddin dengan lebih lanjut. Pandangan dikemukakan oleh Ibn Abbas terhadap ayat wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika ini. Kata beliau, bila seseorang mengucapkan subhanallah, maka baginya hasala lahu minas thawabi 10 marat, dia dapat pahala sebanyak 10 kali ganda. Bila dia menyebut alhamdulillah, maka ditingkatkan pahala ganjaran kepada 20. Kemudian bila mengatakan la ilaha illallah, jadilah dia 30. Dan bila mengatakan Allahu Akbar, jadilah dia 40, jadilah dia 40. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi pandangan dikemukakan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Apakah yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Apakah terbatas setakat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, atau ada lagi perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan? Dengan sebab itu kita mendapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.